Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita buka dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berminyak muka. Lagi. Muka saya berminyak. Okay, jom. Ayat hari ini kita nak bincang adalah ayat ke-72. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dza dzalik kat mana makhraj huruf dal? Dia mesti lebih pada gigi sama makhraj dengan huruf tha. Jadi kita sebut tha dza dha, tha dza dha. Jadi kalau kita sebut astaghfirullahal azim. Azim bukan azim. Johor darut ta'zim. Ta'zim, zim. Bukan ta'zim. Johor darut ta'zim. Kalau Johor lagi teruk. Johor darut ta'zim. Ta'zim, zim. Z-I-M, zim. Orang Johor, Singapura sama kak. Maksudnya, Kelang disebut kilang. Kilang disebut kelang. Pijak disebut pejak. Pejak. Pegang disebut pegang. Tu orang Johor tu. Johor Singapura sama lah. Okay. Allahumma salli. Jadi dia bukan zim tapi zim. Lidah kita lebih pergi. Zim, ta'zim. Okay. Jadi astaghfirullah. Auzubillah apa kita bilang astaghfirullahalazim. Jadi kalau kita baca astaghfirullahalazim. Jadi za dha. Jadi bila sebut perkataan wadza wadzalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Okey, hati-hati perkataan ya bukan ya. Kadang-kadang kita ya'kulun bukan ya wa ik ya'kulun. Ya'kulun. Okey. Disebut tentang tu jangan bunyi ya bukan ain dia ya wa ik ya kulun. Okey, apa lagi nak bincang isu tak ada apa. Okey, jom insya-Allah kita baca ramai-ramai. 1 2 mula. Wa dzallalna tak buka mic, Kak Min tak buka mic. Kak Mizal tak buka mic. Semula. Kak Min tak buka mic. Okey dah. Oh dia berlaga Lagi dengan Abalan. Abalan mana duduk sebelah-sebelah kan. Bagus tu Abalan. Okey, insya-Allah. Semula 1 2 mula. Ada cepat ada lambat. Okey, semula. 1 2 mula. Sekali lagi lah. 1 2 mula. Alhamdulillah. Sri dah rekod Sri? Dah rekod Dah Ustaz dah. Oh dah tak perasan. Okey. Wadzallalnaha uruha
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Siapa nak baca? Amalan first. Baju kuning hari ni. Wah. Warna ceria, أعوذ warna ceria. بالله من الشيطان الرجيم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Okay. Semula amalan? Semula. وذللناها وذللناها Okay, ni amalan. Lidah. وذللناها لهم فمنها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Okay. Malam. Kenapa bising? Malam tak tutup malam. Kejap. Malam. Cuba semula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Okay, macam tu insya-Allah. Jadi jaga huruf zal lah. Kita huruf zal biasa terlepas kat mana? Wa iz qala wa iz. Tapi kalau kita gigit lidah kita wa iz qala wa iz. Dia bunyi tapi tak keluar z dia. Wa iz qala alladhi nampak kan? Siratal ladzina an'amta alai siratal ladzina. Gini gigit lidah. Zi. Za. Tu. Jadi wadzallalnaha bukan wazallallah. Tu. Okey, insya-Allah. Kalau soal imam boleh. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Okey. Cuma makhraj huruf ha. Kalau kita kalau tertarik mulut, saya nampak Kak Saimah mulut tertarik ni. Tarik ni. Jadi bila sebut ha, tertarik. Yang sedangkan huruf ha ni bukan makhraj mulut. Makhraj kat sini. Okey Ustaz. Makhraj sini. Jadi sebut bila gini wazallalnaha ha mulut tak keren. Ha faminha ha rakuhum hum wa minha ha. Dia bukan wa minha ha. Tertarik mulut itu makhraj mulut. Tak tepat dekat sini. Jadi tu beza dia. Sebab itu kalau akak semua mute saya boleh tegur lagi. Sebab Tengok mulut. Mulut. Gerakkan. Famin ha tertarik. Ha. Jadi kalau famin ha mulut tak gerak. Okey. Boleh. Lagi Ustaz Boleh insya-Allah. Silakan. وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Nafas tontol lah Ustaz. Betul, sebab huruf ha ni dia adalah baki udara kat paru-paru ni kita press dia keluar. Baki udara kat paru-paru kita press dia keluar. Itu dalam kalau kita ikut yang kaedah latihan makhraj untuk matan Al-Jazari kan. Yang ha walihah na minal muhni muha walihah. Huruf lain boleh habis. Tapi huruf ha kalau tepat makhraj dia tak boleh habis. Kan contohnya ha walihah na minal dah habis lah. Tapi kalau ha pedas. Ha walihah na minal muhni muha walihah. Boleh habis ha. Tapi kalau ha tak boleh habis sebab baki udara kat paru-paru kita ni sikit je.
Itu yang kita nak press dia keluar. Gitu kan? Walihahna minal muhnim. Dah tak boleh dah. Jadi sebab itu Kak Saimah bila tepat makhraj huruf ha tadi tak boleh habis. Tak boleh habis kan. Cara nak habis macam mana? Tarik nafas. Ya, tarik nafas guna perut. Wazalnal. Okey, silakan semula Kak Saimah. Cuba tengok habis tak? Tarik nafas dengan perut. Jaga huruf za, jaga huruf ha. Okey, Ustaz. Wazallanaha Wazallal. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, siapa nak baca? Arfa kat mana Arfa? Beli lauk? Kereta. Beli lauk ke sarapan pagi? Beli lauk sekejap. Beli lauk. Okay. Saya Arfa cuba nak baca? Ustaz. Okey. Boleh? Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Kan dah. Dia tak memang tak cukup. Cara nak cukup nafas, tarik nafas guna perut. Okey. Saya cuba sekali lagi. Okey, jangan tarik nafas hidung, tarik nafas mulut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Itu cukup nafas dia. Saya dapat ilmu ni daripada Fakrul UNIC. Dia kan Korean. Fakrul UNIC Korea. Jadi dia ajar cara nak nafas kita panjang. Tarik nafas tu dia bukan pakai hidung. Sebab paru-paru kita kecil je. Paru-paru kita kecil, simpanan oksigen kat paru-paru tu tak banyak. Dia kat perut ni besar. Kan? Jadi macam tu. Kita penuhkan ruang dada kita. Okey, insya-Allah. Silakan siapa lagi? Saya nak baca Ustaz. Okey, Azza silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dia ha pedas tu, bukan ha simpul. Bunyi bunyi angin tu. Ha tu dia ha pedas. Dia bukan ha simpul. Kalau simpul bunyi ha. Semula وَذَلَّلْنَاهَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Okey, boleh terima. Tapi masih tak cukup. Dia macam nak pergi kat huruf kha. Oh. Dia mengeluh gini, ngeluh. Ha. Kan? Mengeluh. Ha. Jadi wa minha wa minha. Cuba. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Sudah tak apa, boleh insya-Allah. Tapi cuma dia ke arah kha, dia bukan ke arah yang ha. Dia beza ha pedas, ha wa minha. Okey. Minha ini scholarship dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Arab minha scholarship. Dan takkan kita baca wadallalnaha dan kami tundukkan bagi mereka binatang-binatang itu maka scholarship yang mereka tunggang. Tak kenalah kan. Jadi minha ha, lepas tu min kha dengan minha. Jelas tak dengar suara saya? Ha kha ha. Tak apa, insya-Allah latihan demi latihan nanti insya-Allah akan mahirlah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Kak Mala nak baca ke? Ataupun siapa nak baca silakan. Boleh Ustaz. Ya Ustaz. Silakan Kak Mala. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ
يأكلون. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Tahu tak kalau kita sebut huruf ha yang tepat apa dia? Kita kalau macam darah gemuruh, Oh. kita rasa pernafasan kita tak laju, kan? Macam rasa berat je bernafas, kita kena macam ni. Saya nak panjang. Lepas tu hembus bukan mulut yang ni lah. Kita mengeluh macam Darah. tu. Tu. Bila ha tu maksudnya kita udara yang paru-paru ni terus keluar, tarik udara yang baru. Jadi dia lebih lancar pernafasan kita, darah gemuruh kita hilang, stres hilang. Jadi kalau baca Quran dengan makhraj betul, stres hilang, darah gemuruh hilang, semua hilang. Okey, insya-Allah. Okey. Irma nak baca ke Irma? Irma lama tak baca. Okey, mana Irma lama Boleh tak baca? Ustaz? Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا kejap tak sampai. Kan dia kalau betul makhraj dia tak akan boleh habis. Kat sebab ini 1 2 3 4 5 ha. Ada 5 ha. Okey, tarik nafas ikut perut. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْها يَأْكُلُونَ. Jangan sampai bunyi ya, bukan ya. Itulah dah terlajak. Terlajak. Ya, OAK, ya. Ya, kulun. Sebelah. Tarik nafas perut. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Okey, boleh. Kalau tak cukup nafas juga boleh berhenti kat rakubuhum Boleh berhenti kat rakubuhum. Okey, insya-Allah boleh selesai. Alright. Terima kasih Ustaz. Nak baca? Kak Miza ke? Ada buka mic tu? Kak Solehah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ Rakubuhum. رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Ada bunyi ya, bukan ya. 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 YAK, ya. Kulun. يَأْكُلُونَ. Semula. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Okey, alhamdulillah. Boleh insya-Allah tu Cuma hati-hati perkataan amzah tu ya, bukan ya. Dia ya kulun. Okey, Kak Miza. Assalamualaikum Ustaz. Kak Miza baca Quran macam terkapung je, Pak. Macam apa Ustaz? Dia tarak wali ni. Okey. Insya-Allah silakan. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Okey, tepat sekali lagi. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Okey, alhamdulillah. Cuma kalau tepatnya yang huruf zal tu. Wazallalnaha. Za bukan waza. Dia beza kita sebut. Kalau dia tertutup macam wazalna. Okey, dia dengan wazal dia bunyi wazal itu zai. Kalau zal awal-awal dah tak ada dah. Wazal lalnaha kan dia tak ada dah. Kalau zaid dia akan bunyi dah bunyi dah. Wazal kan dia sikit je. Kita tak perasan. Dia zaid dengan zal. Zaid dengan zal. Okey. Insya-Allah. Boleh? Apa Kak Miza? Saya cuba lagi sekali. Okey, boleh. Insya-Allah.
Wazallal wazal Ha. wazallal Ya. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Okey, alhamdulillah satu dia kelas tadabbur Yasin ni dia detail sikit berbanding kalau tadarus yang kita buat ya, dia apa nama? Tak detail sangatlah sebab kita nak semua orang baca. Yang penting semua dapat rasa baca kan, insya-Allah. Tapi kalau yang tadabbur Yasin ni saya detail sikit. Okey, insya-Allah. Satu lagi lah, seorang lagi. Sama dekat Neti ke, Masyita ke? Oh, Kak Min okey. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Semula Kak Min. فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. Okey, alhamdulillah tak ada masalah. Cuma hati-hati kat perkataan minha, jangan bunyi minha. Kita kadang-kadang nak tersambung tu minha. Tu kadang-kadang siratal ladzina an'amta alaihim, bunyi ana. Dia kena baca siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nun dia kena matikan terus. Okey, insya-Allah. Okey, Kak Pau nanti yang lain Kak Neti yang Masyita kita baca ayat seterusnya yang saya tetap sediakan dulu. Boleh? Ustaz, Jangan baju. oh ya, Kak Miza. Sorry. Ustaz, betul tak kalau Kak Miza cakap yang ha dada ni kalau dia keluar angin selepas atau sesudah itu dah pergi dekat pedas, dah ternaik. Ya. Dia awal ke akhir pun dia tak boleh keluar angin. Betul. Kalau ada bunyi pedas saja itu dah salah makhraj. Salah makhraj. Ya, betul. Kalau ada bunyi angin je dia salah makhraj lah. Pergi dekat ha. Nah, dia pergi ke ha. Dia pergi ke ha. Dia Ustaz ya. Yalah. Fatihah kita selalu kita langgar. Ya, kadang-kadang dekat awal atau kadang-kadang dekat akhir. Ya. Nama awal pun gitu. La dia dah betul, ha dia yang salah. Allah. Kan? Allah. Tu keluar. Allah. Kan? Jadi disebut Allah tu kita tenang sebenarnya. Kan? Allah. Tu. Okey, insya-Allah. Semua ada hikmahnya. Tahu tak apa yang kita boleh sebut tanpa lidah kita gerak? Allah. Lidah tak gerak. Allah kan. Sebab itu nak meninggal dunia, lidah dah tak boleh berfungsi pun boleh sebut Allah. Allah. Kan? Lidah tak boleh gerak masih boleh sebut. Itu hikmahnya kenapa kalimah Allah ni kalau nak meninggal ke dah stroke apa ke semua dah tak boleh nak gerak, paralysis semua tak boleh gerak, tapi lidah pun tak boleh gerak tapi masih boleh sebut kalimah Allah. Kalau la ilaha illallah tak boleh, semua kena bergerak. Tapi Allah kalimat akhir boleh masih sebut lagi walaupun tanpa bergerak lidah itu. Itu hikmahnya. Okey. Tapi Ustaz itulah ada sebahagian ni sampai kalimah Allah tu tak boleh buat zikir. Itulah. Dia kata Nabi tak ajar. Susah tu. Tu kadang-kadang izin keluar awal. Okey Kak Miza, bagi. Maaf, terima kasih. Kak Miza nak masak apa sarapan pagi? Tak ada majlis nuzul Quran. Oh, awalnya ini yang setahun sekali yang all the professional orang yang world best. Oh, okey. Tapi kan 15 hari ni. Belum 17. Okey, tak apa. Okey, jom. Jom kita masuk dalam tafsir sikit. Kita bincang. Pertama sekali, apa yang kita baca tadi, ayat tadi.
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Kalau ayat sebelum tu kan kita bincang awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilas aydina an'aman fahum laha malikun. Maksudnya okey. Ni. Dan apakah mereka tidak melihat bahawa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak kan untuk mereka. Itu sebahagian daripada mereka apa yang kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Jadi bima amilas aidina tu maksudnya dengan kekuasaan Allah. Fahum laha malikun, tetapi mereka menguasai sekarang. Allah cipta kuda, unta, tapi manusia yang kuasai dia. Jadi Allah tak ingat ke tu Allah SWT awalam yarau, adakah mereka tidak melihat. Jadi sambungan ayat tu adalah wazalnalnaha, okey, dan kami tundukkan dia. Tunduk bukan sekadar tunduk. Kalau kita bincang tentang subhanalladzi sakhkhara lana hada, ada doa tu. Maha suci Allah yang telah sakhara, memudahkan kan? Memudahkan bagi kami sakhara wa ma kunna lahu, kami tak mampu untuk menguasainya. Jadi sakhara ni sakhara zallalna ni sama erti dengan perkataan sakharana, sakharalana, sakhara. Sahara bukan sad. Sahara tu maksudnya gurun Sahara lah, ataupun batu dia boleh panggil Sahara. Tapi kalau sin sahara, sahara maksudnya Allah bukan sekadar tundukkan, tapi Allah mudahkan. Mudahkan binatang ternakan itu lahum bagi mereka. Nanti kita bincang siapa bagi mereka tu. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, jadi unta, dan sebahagiannya mereka makan, iaitu daging unta lah, daging unta. Okay. Kuda boleh makan tak kuda? Kuda boleh makan daging kuda boleh makan. Okay. Babi boleh makan tak? Babi boleh makan, kita tak boleh makan dia. Ya betul, babi boleh makan, kita tak boleh makan dia. Baru malam ni malam terror. Babi boleh makan, kalau tak boleh makan mati dia. Kita tak boleh makan dia. Okey. Insya-Allah. Okey. Tengok tafsiran dia. Ibn Kathir menyebutkan bahawa lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Bagi mereka, sebahagian menjadi tunggangan mereka dan sebahagian mereka makan. Itulah di antaranya yang ditunggangi dalam perjalanan serta untuk membawa pelbagai barangan yang berat menuju berbagai arah dan daerah. Okey. Wa minha ya'kulun, dan sebahagiannya mereka makan jika mereka mahu. Mereka dapat memotong dan menyembelihnya. Mereka dapat memotong dan menyembelihnya. Okey. Itu kadang-kadang kita binatang ni, kita makan dia, itu adalah kitaran hidup. Kitaran hidup. Kalau kita tengok ikan besar makan ikan kecil, makan ikan besar makan ikan kecil. Lepas tu kita makan ikan, tu dia pusing. Dia ikan kecil makan plankton, makan apa yang kat dalam air tu. Okey. Ikan kecil dimakan ikan besar dimakan oleh kita. Gitu keadaannya. Jadi itu kitaran hidup. Jadi nampak macam kesiannya tak, itu memang kitaran hidup. Macam singa makan kambing. Kan dia kejar, lepas tu dia makan, kita Allah kesiannya kambing tu. Tak, itu memang kitaran hidup. Kalau tak, singa nak makan apa? Singa nak makan apa? Macam itulah keadaannya kan. Terus saya bila pergi Mesir dulu, kita kan ikan bilis, kita buatlah masak letak ikan bilis. Kawan-kawan Arab marah saya. Dia kata, ya Rusdi, anta zalim ya Rusdi. Kau zalim Rusdi. Zalim apa pula dia kata ni? Ikan ni tunggulah besar baru makan, ni kecil-kecil kau dah makan, dia kata. Kecil-kecil kau dah makan. Katalah ikan ni, ikan bilis ni, ikan ni lah paling besar, dia tak ada besar lagi. Ni lah paling besar. Memang macam ni lah ikan dia. Aku ingat anak ikan kau makan. Ingat anak ikan. Tunggulah dia besar, dia kata zalim. Sebab itu juga Islam sebenarnya, nampak Islam ni. Kenapa bila korban dan akikah ada umur sah untuk sembelih? Ini rasional dia lah. Iaitu kalau kambing mestilah berumur 2 tahun ke atas. Kalau kambing biri-biri tu 1.5 tahun dah boleh dah. Okey, kambing biri-biri dia cepat untuk matang. Lembu 2 tahun ke atas. Unta kena 5 tahun. Kadang-kadang kita bila buat korban, adalah peserta korban kita dia ni komplain.
Ustaz, untanya kurusnya kan 5,000 Ustaz, mahal, tapi kenapa dapat unta kurus? Okey, kena tahu. Bila dia dah cukup umur 5 tahun ke atas, biasanya dia kurus. Tapi kalau 5 tahun ke bawah, yang gemuk-gemuk tu semua unta-unta muda. Unta-unta muda. Okey, yang ada badan lebih besar. Bila dah berusia, bila dah umur dah ni, dia kurus. Dia akan kurus. Okey. Jadi memanglah unta yang ni gemuk sebab unta tu muda, tak sah lagi untuk buat korban. Jadi unta yang sah buat korban umur 5 tahun. 5 tahun memang kebanyakan unta-unta dah 5 tahun dia dah tua lah kan. Dia kurus berbanding yang 3 tahun, yang 2 tahun. Jadi kalau dapat unta yang gemuk, tengok juga umur dia. Cukup tak cukup. Tu. Itu okey lagi. Ada yang komplain, Ustaz, sah tak korban saya Ustaz? Sebab saya korban unta Australia, dia kata. Bukan unta Mekah. Cakap sah lah, kenapa tak sah? Yelah, unta saya tak Islam. Dia kata, unta saya tak Islam. Ada pula unta saya Islam. Ingat unta Mekah tu Islam ke? Abu Jahal duduk Mekah tak Islam. Kan dia kata sah tak korban saya Ustaz? Sebab saya kali ni korban unta Australia. Okey, sah lah, apa tak sah? Yelah, dia kata. Sebab kali ni korban unta saya tak Islam, dia kata. Sebab Australia. Okey. Selesai? Okey, insya-Allah. Okey, terus tafsir yang seterusnya, Ibnu Abbas, wadzalnallaha, maksudnya kami mudahkan untuk mereka. Dalam dipanggil muradifat, perkataan seerti. Dalam tafsir Al-Munir ni ada muradifat. Tapi dalam terjemahan tak ada, dalam ni ada. Yang bahasa Arab. Okey. Kalau kita rujuk sekejap, saya cuba rujukkan. Mana saya rujuk? Okey. 70. Okey. Sekejap. Ni. Dia ada satu tajuk, satu bab ni dipanggil muradifat tu. Tu muradifat al-lughawiyah. Kan, dia maksudnya perkataan seerti dari sudut bahasa. Lepas tu dia rujuk perkataan ni, panjang dia di bawah ni disebut kat sini dzallalnaha lahum adalah sakharna lahum. Kami mudahkan dia. Kalau kat sini zallalna maksudnya kami tundukkan dia. Tundukkan dia untuk mudah dikawal, Tapi sakhara untuk memudahkan perjalanan kita. Jadi kalau sebut sakhara nada maksudnya permudahkan urus perjalanan kita kan. Okey. Faminha rakubuhum, ada yang mereka tunggang, faminha yakulun, ada yang daripada dagingnya mereka makan. Okey, selesai. Jom kita masuk yang seterusnya daripada jalan lain. Zalnanaha, kami tundukkan binatang itu, kami jadikan mereka tunduk. Ini maksudnya dia patuh pada arahan kita, itu pun kerana Allah, bukan kerana manusia. Iaitu wahum, apa yang ayat sebelum tu, laha malikun, kan? Malikun, kamu memilikinya. Kamu memilikinya. Disebut dalam memiliki yang lepas adalah kamu mampu menanganinya. Boleh kontrol dia. Itu pun kata Allah, Allah yang menciptakan, sehingga Allah memudahkan dan menundukkan unta, binatang ternakan tu untuk kamu tunggang. Kami jadikan mereka tunduk. Okey, untuk mereka. Lahum ni untuk mereka. Okey. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, menjadi kenderaan mereka, wa minha yakulun, dan sebahagiannya mereka makan. Okey. Dalam tafsir Al-Munir, wadhalnallaha maksudnya kami mudahkan untuk mereka, famiha rakubuhum, ada yang mereka tunggang, wa minha yakulun, ada yang mereka daripada dagingnya mereka makan. Okey. Itu disebut tentang tu. Okey, jom. Selesai wadhalnallaha, kita masuk pada ayat seterusnya adalah lahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Solah ke atas tu lebih baik sambung
Nak berhenti pun boleh, tapi lebih baik sambung. Walahum fiha manafi'u wa okay. Walahum fi, itu tanda puasa sebab tekadnya kering. Kalau dia lancarnya tak puasa, tanda-tanda tak puasa. Boleh peminum air. Okey. Okay. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, boleh. Silakan. Kak Masyita ke Kak Nati dulu? Kak Nati. Silakan Kak Nati. Nama betul Kak Nati siapa? Netizen. Bukan netizen. Rasneti. Ah? Rasneti. Rasneti. Mas. Mas Neti. Okey. Ingat netizen. Bukan. Ada tengok Kak Neti dia orang yang lemah lembut. Saya bawa lawak pun dia tak ketawa. Okey, silakan Kak Neti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Semula walahum fiha manafi'u wa masyarib. Afala yashkurun. Okey, alhamdulillah. Macam tu walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Rasa tak ada masalah. Dah biasa wakaf di biasa. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau wakaf kita kena bunyikan qalqalah lah. Manafi'u wa masyarib. Ada. Kena qalqalahkan. Okey. Sebab huruf ba yang diiktibarkan baris mati, dia huruf qalqalah. Qalqalah kena bunyi ba. Masyarib. Okey. InsyaAllah. Okey, Masyitah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Walahum fiha manafi'u wa masya. Kalau saya berhenti kat Rib boleh kan? Boleh. Dah biasa berhenti kat situ Ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Okey, alhamdulillah. Itu pun tanda-tanda orang puasa, sangkut-sangkut. Okey. Selesai insya-Allah. Kita nak baca lagi. Kak Sumani, kat mana dah baca dah? Kak Pau. Allah, Kak Pau sial tertinggal Kak Pau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak Pau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, sekali lagi. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Kak Sumani nak baca? Silakan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, bu jin jangan panjang. Wa masyaribu afala terus masuk. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, ha kena panjang. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, semula. Mic tak buka Kak, mic. Okey. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, boleh insya-Allah, cuma kena perbaiki jangan panjang-panjang Manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Macam tu kaedahnya. Okey. Su ni siapa Su ni Kak Sumani juga. Bukan. Su Aif. Ya Ustaz. Punya Kak Su. Okey Kak Su. Silakan Kak Su. Walahum fiha mana okey.
Walahum fiha manafi'u wa masyarib. Itu sama Ustaz? Boleh. Nak berhenti boleh, nak sambung. Tapi solat itu lebih baik sambung. Oh. Lebih baik sambung. Kalau okey. Maksudnya ni kena satu kali nafas lah ni? Terpulang. Nak sambung boleh, nak berhenti boleh. Tapi lebih baik sambung kat sini. Solat tu lebih baik sambung. Tanda wakaf tu, yang solat tanda bacaan tu, dia adalah lebih baik sambung. Okey, faham. Lebih baik sambung. Okey, silakan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okey, alhamdulillah. Kat sudut mana? Syah Alam, Subang Permai. Siapa tu? Syah Yuk 6 kat Subang Permai. Saya selalu pergi Ustaz punya kelas dekat Masjid MTJ. Oh, Dengan MTJ. Sri sekali lah tu. Kita pergi Aceh sekali lah Ustaz. Pergi Aceh sekali, Pak. Apa Sri? Aceh kita sama-sama dengan Mak. Malah. Tadi selama ni nampak je Su. Lepas tu tengok kali buka Kak Su punya. Su mana lah Su ingat Su apa? Kak Su tu lah yang bawa mak masa pergi Aceh tu. Saya Ya bawa betul. mak. Ingat. Yang sakit perut ke tak sakit perut? Buat pergi Aceh sakit perut. Tak sakit tak. Saya tak sakit perut pun. Memang Aceh kalau nak pergi dia air dia kotor. Kan. Air dia kotor. Saya bawa satu grup lepas tu semua sakit perut. Semua cek Seimbang. Okay, Ustaz, saya ni nak join tadarus ni lepas ni. Boleh, saya silakan. Record lah, ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Siapa nak baca lagi? Ayu dah baca tadi, Ayu? Belum, Ustaz. Belum, ya Allah. Itulah. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Semula. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Ra tertebal. Ra dia tertebal. Ri kan. Semula. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Kan. Sikit je. Dia terangkat sikit mulut, masyarib, terangkat masyaribu, dia jadi ra tebal. Jadi kalau dia nipis memang masyaribu afala yashkurun. Terangkat lidah, yashkurun tebal. Gitu kan? Ada sikit je. Yang tadi pun kita jumpa tadi ra kubuhum, kalau terangkat sikit. Kalau dia tak terangkat bunyi rakubuhum rakubu minha rakubuhum bukan rakubuhum ra. Tengokkan nenek sekejap, tengok dia pergi belah air. Okey. Apa cucu kat bawah pergi belah air? Bukan mak. Oh mak. Okey, insya-Allah. Untung kat bawah ada mak lagi kan. 82 yang kat umur dia. 89 Ustaz. 89, masya-Allah. Itulah panjang umur dia. Mak saya 61 dah meninggal lah. Ayah saya 57 meninggal. 61, 59. Okey, 61 dengan 57. Jadi saya tak ada mak 9 tahun, dah 9 tahun lah. Saya tak ada ayah 2012. 2012 berapa tahun dah? 2012. 2012 bukan 2012, 2007. Dah 15 tahun dah tak ada ayah. 9 tahun tak ada mak. Raya ni balik pun sebab rumah mak saya je lah. Rumah mak saya tak ada orang. Jadi balik untuk meriahkan rumah mak je lah. Yang jaga rumah mak saya, mak cik saya seorang. Jadi kita orang balik semata-mata untuk tu je lah. Itu raya ni tak ada apa. Nak balik kampung, bobot nak balik kampung. Kita balik kampung tak rasa apa lah. Tak rasa apa-apa. Kalau balik kampung jumpa mak bestnya Allah. Tu insya-Allah tak apa. Okey, terus. Siapa nak baca lagi? Okey. Siapa amalan? Saya keluar dulu Ustaz. Amalan.
Okey, siapa nak keluar dulu? Kak Mala. Okey, silakan. Tak ada. Eh, siapa nak keluar dulu? Saya minta keluar Ustaz, minta maaf. Okey, silakan, silakan. Kak Mala. Nak jaga cucu. Seri belum baca kan? Okey, silakan. Tak, Okey, Seri Abalan. belum baca kan? Siapa? Seri belum baca kan Seri? Ketua kelas. Silakan Seri. Habis kita punya nama tender semua kena cancel. Tanya Abalan. Okey, terima Seri, kasih. jom. Seri, Singapura. Jom. Pergi beraya Saya rumah. baca dulu. Kita pergi beraya rumah ni. Beraya rumah ni. Bulan 12 Kak Saimah nak pergi Turki. Jom. Boleh. Jom. Saya Terus. insyaAllah besok saya solat tarawih di Hagia Sophia. Bila? Besok terbang. Turki dah macam balik kampung. Seri macam dekatnya Seri. Kerja Kak, kerja. Aku ngaji dulu kan cerita. Okey. Walahum Fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Semula. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau semua dah baca, nanti kita baca balik semula untuk yang ayat seterusnya, ayat 74 insyaAllah. Jadi saya nak tafsirkan dulu. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yashkurun, dan mereka memperolehi padanya manfaat-manfaat dan minuman. Masyarib ni minuman, syariba kan. Okey, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Afala yashkurun. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Okey, kita lihat tafsiran daripada Ibnu Kathir. Ibnu Kathir kata walahum fiha manafi'u. Manafi'u ni manfaat, kita panggil dalam bahasa Melayu manfaat. Dan mereka memperoleh padanya manfaat daripada binatang tu. Dia buat sendiri ke binatang tu? Tak, Allah yang cipta binatang tu. Jadi Allah cipta binatang, dia dah ambil manfaat daripada binatang tu. Kenapa kita tak syukur? Tu istilahnya. Manfaat yang diambil adalah daripada bulu-bulu yang tebal itu untuk buat pakaian, untuk buat kapet, untuk buat alas ni. Dan bulu-bulu yang tipis itu, bulu-bulu yang tipis ni untuk pakaian. Dan rambut-rambutnya sebagai barang keperluan rumah tangga. Okay, dan barang dagangan hingga batas waktu tertentu. Maksudnya barang dagangan, dia boleh jual, kulit-kulit unta tu boleh jual. Okay. Wa masyarib, dan minuman itu dari susunya dan air kencingnya untuk berubat dan lain-lain. Unta ni air kencing dia istimewa. Boleh buat berubat. Okey, boleh. Tapi dengan tujuan berubat selain daripada tujuan berubat tak boleh lah. Okey, daripada tujuan berubat tak boleh. Jadi air kencing unta boleh minum. Okey, para ulama pun dah perbahaskan apa hukum minum air kencing unta. Hukumnya kalau untuk berubat harus. Tapi kalau bukan untuk berubat tak harus. Okey, sebab dia sebab dia najis kan. Tapi unta special. Tapi binatang lain tak boleh. Binatang lain, lembu tak boleh minum air kencing dia, kan? Kambing ke tak boleh minum air kencing. Yang boleh unta saja. Yang boleh unta saja. Okey. Jadi sampai ubat sakit saya pun dah lupa dah sakit apa. Kejap lagi kita rujuk saya lupa dah. Saya tak pernah minum pun. Jadi bila tak pernah minum tu tak tahu dah untuk apa Dia ada penyakit tertentu untuk saya lupa. Apa nanti kita cari balik untuk tu. Okey, afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Hatta unta ni yang kamu buat sebagai binatang ternakan, kamu makan daripada dagingnya, kan? Bulunya kamu buat pakaian, kamu buat alas tempat duduk, tikar dan umpamanya. Hatta air kencing juga memberi manfaat. Hatta air kencing juga memberi manfaat. Jadi kenapa kamu tak syukur? Mengapa mereka tidak juga mengesakan pencipta dan pengatur semua ini, malah menyekutukannya dengan yang lain, yang malah menyekutukan pada yang lain. Okey, itu tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Abbas, walahum, iaitu bagi ahli Mekah, bagi mereka ini ahli Mekah. Jadi walahum fiha, bagi ahli Mekah ini
manfaat yang banyak daripada binatang ternakan. Fiha binatang ternakan, manafi'u mendapat dan menanganinya. Bukan sekadar mendapat tapi menanganinya. Afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maksudnya maka berimanlah. Berimanlah. Maksudnya afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur? Maksudnya berimanlah. Berimanlah pada Allah. Okey. Kemudian tafsir Jalalain, walahum fiha manafi'u, mereka memperoleh manfaat yang ini daripada bulu unta, kambing, lembu dan kambing, bukan kambing dan kambing, lembu dan kambing. Okey, masyarib dan minuman, iaitu daripada air susunya. Lafaz masyarib adalah bentuk jamak. Kalau singular dia syurbah. Syurbah itu minuman, tapi masyarib ni minuman-minuman. Maksudnya lafaz masyrab yang bermakna asyurb atau minuman, makna yang dimasukkan adalah tempat minum. Tempat minum. Jadi masyaribu tempat minum. Tempat minumnya adalah daripada unta, kambing semua. Jadi digunakan perkataan masyarib jamak. Okay, berarti minumannya, susunya tu banyak. Yang kedua, banyak manfaat daripada minuman tersebut. Betul digunakan lafaz jamak. Ini lafaz jamak. Tak gunakan lafaz singular lah. Asyurb itu minuman juga. Tapi masyarib minuman-minuman yang banyak. Minuman-minuman yang banyak. Unta ni Allah, dia nak ambil susu unta ni, dia ada switch on, switch off dia tahu. Dia bukan macam kita jumpa unta, tiba-tiba kita nak pergi perah susu unta tak keluar. Dia tak boleh. Dia hanya beri susu tu pada anak dia saja. Sebab itu cara kita nak dapat susu unta ni, anak dia kena minum dulu. Baru maknya buka kepala pipe ni lah. Buka kepala pipe tu. Bila dah buka tu baru kita boleh ambil. Okey, kalau lembu, nampak tak? Kalau tengok Allah, New Zealand, kita kata wah bangga New Zealand banyak lembu kan. Sebenarnya lembu tenusu ni, lembu susu lah yang hasilkan susu. Okey. Dia bila lembu ni dah melahirkan, dia akan ada susu untuk anak dia. Anak dia ada yang dibunuh tau. Cuba tengok kat YouTube. Ada yang dibunuh, ada yang sebab dia tak nak anak dia minum susu tu, sebab dia nak keluarkan susu tu untuk kita lah manusia ni. Untuk kita dibunuh anak-anak dia kecil tu dibunuh. Tapi kalau unta tak, nampak? Unta kalau kau bunuh anak dia, kau tak boleh ambil susu dia. Unta ni kalau bunuh anak dia, kau tak boleh ambil susu dia, sebab hanya anak dia yang minum daripada badan ibu dia tu, baru dia boleh buka, dia sendiri buka, sebab dia tahu anak dia minum, dia buka. Dia boleh kontrol susu, boleh buka, boleh tutup, boleh buka, boleh tutup. Okey, kalau lembu ke kambing ni senang. Lembu, kambing, siapa-siapa boleh pergi perah-perah dah terus keluar dah. Tapi unta tak. Itu kelebihan dia. Itu dia sebut tentang tu. Okey. Seterusnya macam mana? Unta ni dia memang special, dia antara haiwan yang pemalu kan. Haiwan yang pemalu. Dia tahu tak? Kan dia yang paling malu. Lebih bukan, sifatnya lebih baik daripada manusia lah. Betul. Sebab dia nak apa tu? Dia nak apa nak cakap perkataan yang sesuai. Bersenyawa. Kan dia bersembunyi kan, dia tak buat depan orang. Dia takkan buat depan orang. Lepas tu ada pendapat kata kenapa nama Syawal? Syawal tu maksudnya naik. Kenapa naik? Sebab naiknya ekor unta. Rupanya bulan Syawal ni unta ni sibuk nak kahwin. Okey. Bulan Ramadan dia muliakan Ramadan sebenarnya unta ni. Dia tak akan melakukan hubungan persenyawaan dalam bulan Ramadan. Sebab itu bila habis bulan Ramadan sebulan, bulan Syawal musim dia nak mengawan. Musim mengawan unta-unta. Jadi Ramadan tak. Jadi Ramadan dia takkan. Jadi dia menghormati. Sebab itu ya betul. Unta ni special. Special Sebab ada Allah sebut kisah lah yang saya baca kan, yang saya dengar.
ada satu masa zaman Nabi dululah. Masa dia tengah nak senyawa ni kan. Tiba ada orang mengintai. Dia punya tahap malu dia sampai dia lari, dia hantuk kepala dia dekat batu sampai mati unta tu kan. Ya. Cerita yang saya dengar. Ya, masya-Allah. Dia nak senyawa tu ada orang mengintai dia. So dia tahu ada orang tengok dia kan. Jadi dia malu tu, dia lari macam nak surutkan diri, dia lari sampai dia hantukkan kepala dia dekat batu sampai mati. Sampai mati Allahu Akbar. Itulah. Itu Allah kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Tak kaji pun tentang unta. Yang sibuk cari dinosaur. Afala yanzuruna ilal dinosaur kaifa khuliqat, tak ada kan dalam Quran. Yang sibuk cari dinosaur, fosil-fosil dinosaur kan. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada orang tanya saya, Ustaz, dinosaur tu wujud tak? Kalau wujud, rasanya Allah sebut dalam Quran, tapi pada saya tak wujud. Tapi fosil-fosilnya tu wallah alam. Maksudnya kadang-kadang jumpa tulang besar kan. Siapa yang jumpa kaji orang barat ni? Orang barat ni dia nak tak nak, dia nak juga apa nama? Dia nak juga dia ni lebih terkehadapan dari sudut teknologi. Sebab itu yang kisah Neil Armstrong apa semua naik ke bulan tu sebenarnya tak sampai bulan pun. Dia hanya keluar daripada orbit je. Sebab ketika tu dia tercabar dengan Rusia yang angkasawan pertama keluar daripada orbit bumi kan. Nama dia Yuri Gagarin. Yuri Gagarin kan. Jadi mereka tak puas-hati. Mereka buat juga lepas apa nama tapi sampai bulan. Tapi tak sampai bulan pun. Sekarang ni dah dapat dah tahu dah ada punya penipuan dia. Semua kat studio. Semua kat studio apa nama sebab dia pacak bendera Amerika, bendera mereka berkibar kan. Sedangkan angkasa lepas ni dia punya ni vacuum, dia tak ada angin, vacuum. Jadi bila kalau vacuum, angin tu datang dari mana? Jadi studio lah. Lepas tu orang kaji pula tengok gambar dia, okey. Kapal angkasa ada bayang. Angkasawan ada bayang, tiang bendera tak ada bayang. Tiang bendera tak ada bayang. Jadi semua tu ni sebab dia kalah dari sudut teknologi. Rusia lebih dahulu pada dia. Jadi dia buat lebih jauh daripada Rusia tu yang kata sampai ke bulan. Nak sampai ke bulan ni bukan dekat. Nak bulan ke dekat. Tu Dia tu ada satu menteri dulu dia kata insya-Allah dia kata kita juga akan hantar angkasawan kita ke ni. Kalau mereka ke bulan, kita akan hantar angkasawan kita ke matahari. Lepas tu orang cakap, Datuk Seri, mana dua pergi matahari, nanti terbakar. Kan? Tak apa, kalau terbakar, kita hantar malam. Jangan hantar siang. Siang terbakar, kalau hantar malam, tak terbakar. Kita hantar malam. Punya macam tu. Allah. Okey, terus. Afala yashkurun, mengapa mereka tidak bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmat itu pada mereka? Ini kerana mereka mahu lalu kerananya mereka mahu beriman. Makna yang dimaksudkan ialah mereka tidak mensyukurinya. Okey, jalan lain. Al-Munir kata walahum fiha manafi'u, mereka mendapat manfaat daripada bulunya, protein-proteinnya dan harganya. Sebab mereka jual. Okey. Iaitu unta ni, kalau unta paling mahal di kalangan Arab adalah unta merah. Unta warna merah. Okey. Yang orang Yahudi tunggu adalah lembu warna merah. Red Bull. Dia tunggu lembu warna merah. Orang Yahudi tunggu lembu warna merah. Itu isyarat semua orang Yahudi yang kat luar ni, itu isyarat mereka kena masuk ke Palestin. Kena masuk ke Palestin. Jadi bila mereka dah kumpul nanti, tentulah umat Islam akan bunuh dia orang. Sebab mereka dah terkepung dengan dinding-dinding konkrit yang mereka bina. Mereka tak lari. Kan, jadi ketika nanti sampai satu zaman batu dan pokok-pokok semua bercakap belakang aku Yahudi. Maka bunuhlah dia. Jadi bila semua dah masuk situ. Okay. Jadi bila mereka masuk, tunggu lembu merah keluar. Sekarang lembu merah tak keluar lagi. Pernah bergempar dulu, lembu merah keluar dah lahir. Tapi bila besar dia warna merah tu dia ke arah coklat-coklat. Dia kata, oh bukan, itu bukan, belum lagi. Dia lembu merah betul. Okay, jadi unta yang paling mahal adalah unta warna merah. Kalangan Arab. Jadi
Kalau jual tu memang mahal lah. Jual memang mahal. Okey, selesai. Afala yashkurun, masyariba dan juga susunya. Afala yashkurun, nikmat ini ke atas mereka supaya mereka beriman. Kiranya Allah tidak menciptakan dan saya mereka tidak dapat mengambil apa-apa manfaat daripadanya. Jadi Allah cipta barulah mereka boleh dapat manfaat dari situ. Okey, insyaAllah. Saya rasa cukup sekadar itu dulu kita punya pertemuan kita hari ini. Sian Ayu sleeping. Ayu nak tidur dah tu. Ngantuk dah Ayu. Okey, faham. Daripada ni, daripada sahur tadi tak tidur kan. Okey, nak tidur sekejap untuk ambil tenaga malam nak tarawih, nak apa, nak qiyam lagi. Tidur tu pahala. Tapi kalau tidur bila nak buka tu bukan tidur pahala insya-Allah Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Kita jumpa minggu depan insya-Allah. Qul qawli hadza astagfirullah. Pukul 10 kejap kita jumpa untuk tadabbur juz amma pula. Okey. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Tanya Ustaz. Seri nak kirim. Kita makan nasi unta Ustaz. Oh kan bestnya. Nanti kita kat mana? Kat mana nasi unta? Kita selalu pergi makan dekat apa Azizia tu. Azizia. Okey, nanti insya-Allah. Lupa saya nama kedai tu. Nasi unta. Sedap kan? Cerita pasal unta ingat nasi unta. Lah, Seri cerita pasal makanan baru pukul 8 Seri. Aduh, Seri ni. Anak unta kan Ustaz? Anak unta betul. Anak unta. Dia lembut daging dia. Unta ni dia macam apa ya? Dia unta ni tak boleh masak lebih pada ada dia. Kalau masak lebih pada berapa minit tu dia jadi keras. Jadi